pergi ke cerita politik. Apa update terbaru tentang kapal LCS? Okey, 5 kapal tempur LCS hanya akan siap pada 2029 PAC. Pembinaan 5 kapal tempur pesisiran tentera laut TLDM hanya dijangka siap pada 2029 berbanding tempoh penyerahan aset berkenaan sepatutnya pada 2022. Kan? Menurut laporan Jawatan Kuasa kira hari ini, tempoh masa pembinaan LCS dilanjutkan kepada 83 bulan. Sebelum ini, di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri, mereka mengatakan, terutama Ismail Sabri, mereka mengatakan aset itu boleh siap 2022. Tetapi menurut PAC, tak, 2029. PAC menerusi laporan disiarkan dalam laman web Parlimen menyatakan bahawa Kementerian Pertahanan perlu memastikan pelaksanaan pelan mobilisasi mengikut syarat yang telah ditetapkan dengan kapal pertama disiapkan pada Mei 24 dan diserahkan kepada TLDM pada Ogos 2026. MINDEF dan TLDM bertanggungjawab memastikan keseluruhan projek pembinaan 5 buah kapal bernilai 11.2 bilion disiapkan serta diserahkan kepada TLDM mengikut tempoh dan kos yang telah dipersetujui dalam SA Supplement Agreement 6 menurut laporan itu. Laporan itu juga mendedahkan bahawa isu utama berkaitan reka bentuk belum diselesaikan yang mana kadar siap peringkat kontraktor pembinaan kini 96% dan hanya 84% telah melalui peringkat pengesahan, verifikasi dan kelulusan oleh pihak Naval Group dari Perancis sebagai pengusaha reka bentuk LCS. Berikutan itu, PAC mengesyorkan MINDEF memastikan kontraktor pembinaan menyiapkan reka bentuk sepenuhnya termasuk mendapat kelulusan daripada Naval Group sebelum Ogos 24 seperti terkandung. Selain itu, Jawatankuasa berkenaan turut mengesyorkan kementerian dan kerajaan memastikan draft kontrak yang dirunding dengan syarikat dirujuk dan disemak sebagai teratur serta mendapat persetujuan. Perjanjian Supplement Agreement ditandatangani pada Mei 2023 tidak mendapat persetujuan AGC dan MINDEF telah dimaklumkan agar perlu ada tindakan lanjut sebelum dokumen berkenaan dikembalikan kepada AGC untuk ditandatangan. Keputusan MINDEF membelakang AGC dalam menandatangani SA6 adalah satu tindakan yang tidak wajar kerana ia boleh memberi implikasi perundangan kepada kerajaan dan ia tidak boleh berulang menurut PAC. Mengenai keputusan kerajaan mengambil alih Bostad Naval Shipyard melalui Ocean Sunshine Berhad SPV, PAC berpendapat ia dapat membantu mengembalikan kepercayaan pemegang saham, pihak bank dan pihak pemekar dalam pelaksanaan projek LCS. So sekarang ini tuan-tuan, untuk makluman, Bostad Naval Shipyard bukan lagi sebuah syarikat yang berdiri sendiri. Sebaliknya, dia diletakkan di bawah SPV, sebuah syarikat bertujuan khas, Special Purpose Vehicle. Dan SPV ini diletakkan sekali di bawah MOF, di bawah Ministry of Finance, Incorporated, MOF Incorporated, di mana dia akan dipantau oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan dan juga oleh PAC. PAC sendiri akan memantau perkembangan. Now, so sekarang ini kita nak kena faham bahawa bila kita cakap tata kelola, bila kita take over satu perkara, dia kena buat mengikut yang sebetulnya. Dan PAC telah menegur bagaimana undang-undang perjanjian SA6 itu ditandatangani sebelum AGC bersetuju tentang terma-terma tersebut. Sepatutnya perkara itu tidak berulang lagi dan kita telah nyatakan perkara ini sebelum ini. Sekarang ini kita bercakap tentang soal alternative energy. Saya nak cerita, tuan-tuan, by 2025, pada tahun 2025, which is about 2 years from now, but 2025, sekarang ini pun kerajaan Singapura sudah mula nak beralih slowly ke fasa di mana mereka tidak lagi bergantung kepada fossil fuel. I think by 2050, 2050, mereka akan semua kepada renewable energy. Mereka tak akan guna gas, tak akan guna coal, tak akan guna petroleum lagi dah. Semua kepada renewable energy. Renewable energy ni datang dari mana Singapura nak buat? Ni saya bagi contoh Singapura, dia nak guna solar. So dia dah mula buat solar farm. Thailand dah ada solar farm terbesar. Singapura pun nak buat solar farm di atas laut mereka untuk menyalakan elektrisiti di Singapura. Isu dia tak cukup. So dekat mana dia boleh beli solar yang terdekat? Dekat Malaysia lah. Di sini kita boleh lihat di mana solar kita dah boleh ekspor solar itu ke negara seperti Singapura. Singapura sebab the nearest to Singapore adalah kita. Kan tak ada negara lain yang paling dekat kecuali kita. So salah satu tempat yang diorang lihat ada potensi adalah di Tasik Kenyir, di mana boleh diletakkan floating solar farm, di mana solar itu boleh disalurkan ke Singapura. Itu salah satu contoh. Kan? Salah satu contoh perkara yang kita boleh lakukan. Now, apa lagi tuan-tuan? Banyak lagi ekonomi seperti kita bercakap soal teknologi sekarang ini.
Kan? Kita bercakap soal teknologi, kita bercakap soal AI. Kita dah kena bagi skill workers, kita kena tingkatkan workers kita daripada depending kepada perlombongan dan petroleum tadi kepada AI, kepada teknologi, kepada IT. We are going and moving towards that direction right now. Dan ini merupakan langkah yang dilihat oleh ekonomi madani ini, di mana kita kena dah ambil dah pendapatan yang sustainable. Minyak akan habis, tuan-tuan. Perladangan setiap berapa tahun dia akan kena 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun dia nak kena renew. Nak tunggu masak, nak tunggu dia tumbuh balik another 8 years katakan contoh. Dia tak sustainable. Tapi kita kena cari ekonomi yang sustainable, yang akan sentiasa memberi kita jana berterusan. Saya bagilah satu lagi contoh. Carbon credit. Yang ni tak ramai orang tahu. Carbon credit. Di mana negara-negara Eropah, negara-negara Amerika, mereka bila nak membangunkan industri, mereka perlu membeli carbon credit di negara-negara membangun seperti Malaysia. Di Sarawak kita ada paya bakau. Paya bakau ni contoh di kawasan Lawas, di kawasan Limbang, dia ada paya bakau di mana paya bakau ini boleh dijual sebagai carbon credit. Nilai dia setiap tahun bilion ringgit. Tanpa kita perlu menjejaskan hutan kita, kita dapat bilion ringgit. Dan Amerika dan juga negara Eropah dan maju lain boleh membangunkan industri-industri mereka. And we still got the money. Itu contoh di mana pembangunan ekonomi alternatif yang boleh kita fikirkan. Di samping, kita tak boleh fikir nak buat projek mega semata-mata. Lepas tu, kita punya ekonomi kita tak sustainable, environment kita tak sustainable, dan tak lestari. So, akhirnya, kita mewariskan apa dekat negara kita kepada masyarakat nanti. Itu yang kita kena fikirkan. Panjang kalau saya nak bahaskan mana ni. Cerita ni panjang, tuan-tuan. Baik. Habis dekat situ. So, isu kalimah Allah. Yang ni yang pembangkang akan mainkan nantilah. Tapi yang ni pembangkang akan main. Tetapi yang ini akan dipersembahkan saja. Isu kalimah Allah akan dipersembahkan Majlis Raja-Raja pada akhir bulan ini. KDN akan mempersembahkan hasil libat urus bersama pihak berkepentingan berhubung isu penggunaan kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja pada hujung bulan ini. Beliau berkata input dan pandangan akan mencorakkan arahan pentadbiran yang baru mengenai penggunaan kalimah Allah. Apa-apa input termasuk pandangan tambahan sebagaimana diputuskan dalam mesyuarat itu akan dibawa semula ke KDN untuk diteliti sebagai panduan. Baik. Selama ini kita sebenarnya tidak ada satu undang-undang khusus berkenaan dengan perkara ini. Itu yang kita kena faham. Tetapi kita ada satu undang-undang yang secara umum dan secara common law. Itu kita ada. Tetapi bertulis kita tak ada. For so many years, PAS ke berkuasa BN ke berkuasa, kita tak ada. Now, kita nak bawa Majlis Raja-Raja putuskan dan akan dimaterikan sebagai satu undang-undang khas ke atau dimasukkan dalam kanun kesesaan, kita tak tahu. Tapi itu akan berlaku. Namun begitu, saya nak cerita macam ni. Bagi yang orang bukan Islam dan orang Islam, kita kena faham perbezaan di antara dua perkara ini. Dia ada hukum agama. Itu yang pertama. Dia ada undang-undang negara. Itu yang kedua. Okey. Hukum agama tidak semestinya undang-undang negara tidak semestinya akan ikut hukum agama. Ni saya nak kena cerita dahulu. Undang-undang negara tidak semestinya akan ikut hukum agama. So, dalam hal kalimah Allah, majoriti ulama mengatakan tidak ada masalah orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Okey, yang tu dahulu, itu hukum agama. Namun begitu, negara itu boleh melihat kepada maslahah ataupun kebaikan. Adakah keburukan itu lebih besar daripada kebaikan? Benda-benda macam tu. So, kalau dalam keadaan itu, maka negara boleh memutuskan sama ada nak mengikut hukum tersebut ataupun membuat satu undang-undang berlainan daripada hukum. Tidak semestinya menyalah, tapi berlainan. Maksudnya dia tidak mengambil pendapat majoriti. Sebaliknya mengambil pendapat minoriti dan menjadikan hukum itu sebagai hukum undang-undang negara. Dan mengambil pendapat minoriti dalam satu-satu hukum agama ini bukanlah satu benda yang pelik, bukanlah satu benda yang ditolak. Boleh saja. Saya ambil contoh, tuan-tuan. Majoriti ulama di dalam 4 mazhab mengatakan muzik itu haram. Kecuali antaranya Ibnu Hazm. Ibnu ada seorang ulama, minoriti pandangan beliau mengatakan muzik itu tidak haram. Dia petik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan pandangan ini yang kita gunakan sekarang ini sebagai mengatakan ia tidak haram. So, maksudnya bila dalam perkara yang ada khilaf sebegini, maka terpulang kepada negara itu nak devise undang-undang itu sebagaimana mereka nak buat lah. Terpulanglah kepada undang-undang di dalam negara itu. Jadi sebab itu masalahnya pembangkang dia tidak bercerita soal hukum. Dia tidak bercerita soal
undang-undang. So dia keliru dekat situ. Dan mereka bermain sentimen. Hukum sendiri pun mereka mengambil pandangan yang silap. Even dengan hukum sendiri pun mereka mengambil pandangan yang silap. Itu yang jadi masalah dan menjadi polemik. Tapi kita faham pembangkang kenapa dia buat macam tu. Memang dia sengaja nak timbulkan polemik. Itu sebenarnya tujuan dia. Okey? Baik.